Baiklah, kisah yang seterusnya. Kisah ni bertajuk Misteri Gadis Bernama Mizah di Bawah Jejantas di Shah Alam. Ada dua cerita. Dan Gadis Berkebaya Hijau di Kuching. Kisahnya diceritakan Kisah ini diceritakan oleh seorang rakan yang bekerja dalam industri media. Namanya Amar. Menurut Amar, suatu ketika tu pukul 12 malam, dia menunggang motosikalnya selepas selesai tugasan majlis malam di media di Kelang, Selangor. Dia perlu pulang segera ke rumahnya di Kuala Lumpur. Tidak banyak kenderaan yang lalu lalang dini hari itu, sehinggalah dia sampai di bawah jejantas berhampiran Sirim di Shah Alam. Di situ Amar lihat ada seorang gadis sedang berdiri di tepi jalan. Peliknya, berani betul gadis itu bersendirian di dalam gelap pada waktu begini. Amar memberhentikan motosikal dan mempelawa gadis tersebut untuk menghantarnya pulang. Namun sapaan dan pelawaan Amar langsung tidak dijawab. Kata Amar macam inilah. Dek, kenapa di tengah-tengah jalan gelap ni, dek? Adik nak pergi mana? Ni dek, abang hantarkan dek. Jangan beri kat sini lama-lama, dek. Bahaya, dek. Gadis yang rambutnya melepasi bahu dan mengenakan baju serta sket putih itu, dia membantu. Hanya selepas beberapa minit menanti, barulah gadis itu bersuara. Kata si gadis ni, kalau benar Amar mau membantu, dia harap dapat dihantar pulang ke rumah di sebuah taman perumahan di Kelang. Jadi Amar pun setuju. Dia berikan gadis itu topi keledar dan mereka bergerak menuju ke taman perumahan yang disebutkan tadi. Dalam perjalanan, gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Mizah tu memberitahu dia berdiri di tepi jalan kerana ditinggalkan seorang kawan lelaki. Pada mulanya, Mizah menumpang kereta lelaki tersebut untuk pulang ke rumah selepas menghadiri majlis hari jadi. Bagaimanapun, di dalam perjalanan, lelaki berkenaan mula berkelakuan tidak senonoh. Dia memberhentikan kereta di bawah jejantas tadi dan memaksa Mizah menyerahkan kehormatannya. Astaghfirullahaladzim. Mujur saya dapat lepaskan diri. Saya buka pintu, keluar dan menjerit. Jadi lelaki itu pun terus pecutkan kereta dan tinggalkan saya dekat situ, cerita Mizah. Akhirnya mereka sampai di rumah Mizah. Di halaman yang masih terang itu kelihatan dua orang anak kecil sedang bermain-main. Ketika kata Mizah, itu adalah anaknya. Dia baru bercerai setahun lepas. Nak dijadikan cerita, seminggu kemudian, pada waktu siang, Amar pergi ke rumah Mizah bersama seorang kawan. Niat si Amar ni adalah untuk memperkenalkan kawannya tu kepada wanita berkenaan. Namun, sampai di rumah Mizah, kedua-dua mereka terkejut. Manakah tidak? Di hadapan mereka ialah sebuah rumah yang sudah lama terbiar. Tingkapnya rebeh, cermin pecah, dinding berkulat dan lalang tinggi meliar. Kata Amar dan sahabatnya, dia lihat, kenapa minggu lepas aku tengok okey je? Ni dah jadi macam ni. Ini mustahil ni. Ketika Amar dan sahabatnya tercangak-cangak,
seorang jiran keluar selepas menyedari kedatangan mereka. Lantas Amar bertanya kepada Miza tentang Miza. Ya, cik. Cik cari siapa? Minta maaf ya. Ini rumah Miza ke? Jadi jiran tu pun terkejutlah. Miza. Dia ada 2 orang anak yang encik nampak tu sebenarnya dah meninggal 2 tahun lalu, cik, jawab jiran berkenaan. Alangkah terkejutnya Amar. Tambahan lagi apabila jiran tu memberitahu selain Amar, sudah hampir 10 orang datang ke rumah berkenaan mencari Miza. Semua lelaki itu memberitahu mereka terserempak dengan Miza di bawah jejantas berhampiran Sirin, tempat ditinggalkan. Ya, tempat yang sama juga Amar menemui Miza. Apa yang berlaku sebenarnya, ya? Kata jiran tersebut, pada malam kejadian Miza berjaya pulang. Gadis itu bagaimanapun ditemui mati keesokannya bersama mayat kedua-dua orang anaknya. Dipercayai dibunuh oleh lelaki yang cuba mencabulnya. Kes kematian Miza pernah dilaporkan di media-media tempatan lebih 20 tahun yang lalu. Sejak itulah rumahnya terbiar kosong. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni diceritakan oleh seorang lelaki berusia 50-an bernama Maspa Dawi. Semasa saya berkunjung ke Sarawak pada awal tahun 2000. Jadi Maspa memberitahu pada pukul 2 pagi awal tahun 1980-an dia memandu kereta ke Hospital Umum Kuching, Sarawak untuk menghantar jirannya yang mahu bersalin. Di tengah perjalanan, Maspa terpandang seorang gadis sedang berdiri di tepi jalan menghala ke matang. Apabila disuluh lampu kereta, kelihatan gadis itu sedang membelakanginya sambil memegang sekaki payung. Dia pegang payung lah, ya. Gadis itu dia memakai kebaya pendek warna hijau muda. Rambutnya disanggul dan dihiasi bunga kecubung. Penampilannya persis gadis tahun 1940-an dan 1950-an. Pulang dari hospital, Maspa terkejut kerana si gadis masih berdiri di tepi jalan tadi. Jadi Maspa memperlahankan keretanya dan memandang gadis tersebut. Wah, cantik sungguh paras wajah dia. Mukanya disolik rapi. Ini sah ni mesti pelacur ni, kata Maspa di dalam hati. Jadi seminggu kemudian, semasa menghadiri majlis kenduri di rumah arwah sepupunya, Maspa menceritakan kisah tadi kepada seorang ustaz. Jadi dia terkejut kerana ustaz tersebut rupa-rupanya pernah melihat gadis berkenaan. Malah dia turut menumpangkan gadis itu menaiki keretanya. Cerita si ustaz ni, gadis tu berkebaya pendek, duduk di kerusi belakang dan mahu menumpang hingga ke sebuah di sekolah berhampiran. Di sepanjang perjalanan selama 15 minit, si gadis langsung tak bercakap walau sepatah pun. Yang menyeramkan, sampai saja di sekolah berkenaan, ustaz tu mendapati gadis berkenaan sudah pun gaib. Kerusi belakang kosong. Bagaimanapun, si gadis tidak
pergi begitu saja. Esoknya, si ustaz tersebut mendapati ada kuntuman-kuntuman bunga kecubung bertaburan di atas kerusi belakang keretanya. Kisah misteri ini pernah disiarkan oleh majalah Mastika satu ketika dulu. Sekian. Terima kasih.